Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Pembelajaran yang Menyeronokkan. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Pembelajaran yang Menyeronokkan ini terdapat pada muka surat 206 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.3.4 memahami dan membina ayat susunan biasa dan susunan songsang mengikut konteks. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina sekurang-kurangnya dua ayat susunan biasa dan dua ayat susunan songsang mengikut konteks berdasarkan kisah mengenai pembelajaran yang menyeronokkan. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya dua ayat susunan biasa dan dua ayat susunan songsang berdasarkan kisah yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai pembelajaran yang menyeronokkan. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya dua ayat susunan biasa dan dua ayat susunan songsang mengikut konteks berdasarkan kisah mengenai pembelajaran yang menyeronokkan. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya dua ayat susunan biasa dan dua ayat susunan songsang berdasarkan kisah yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai pembelajaran yang menyeronokkan dalam bentuk penulisan. Murid-murid, apakah aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan di sekolah? Ya, tentu banyak aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan di sekolah. Antaranya di sini murid boleh lihat, gambar yang pertama di sebelah kiri itu menunjukkan sekumpulan murid yang sedang bermain dam ular. Tentunya permainan dam ular ini merupakan salah satu permainan bahasa yang diterapkan oleh guru di dalam kelas. Tentunya murid tidak akan berasa bosan sewaktu pembelajaran dan pemudahcaraan dilaksanakan oleh guru-guru. Kita lihat gambar yang di tengah itu, di atas itu menunjukkan sekumpulan murid yang sedang bermain karom. Tentunya permainan karom ini turut memberikan keseronokan kepada murid-murid dan mereka akan lebih mudah memahami pembelajaran yang diajar oleh guru. Kita lihat gambar di sebelah kanan itu menunjukkan dua orang pelajar yang sedang menjalankan eksperimen. Tentunya aktiviti eksperimen ini dilaksanakan semasa pembelajaran sains. Tentunya mereka dapat meneroka sesuatu perkara yang baharu dan dapat melaksanakan aktiviti itu secara berkumpulan. Kita lihat gambar yang di bawah itu menunjukkan aktiviti main peranan ataupun lakonan di situ. Tentunya aktiviti tersebut turut memupuk semangat berkumpulan dan juga dapat mencungkil bakat murid-murid untuk menjadi seorang pelakon yang hebat pada suatu hari nanti. Tentunya, aktiviti main peranan ini tidak membosankan sewaktu pembelajaran dilaksanakan. Seterusnya, gambar yang terakhir di sebelah kiri di bawah itu menunjukkan aktiviti belajar yang menggunakan komputer. Tentunya, murid-murid dapat mencari maklumat dengan lebih mudah dan pantas. Tentunya, mereka dapat belajar secara berkumpulan dan juga mendapat pengetahuan baharu melalui bimbingan daripada guru-guru di sekolah. Diharapkan murid-murid mestilah melibatkan diri secara aktif sewaktu pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita fahami ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Oleh itu kita lihat
ayat susunan biasa ini pada asasnya mempunyai struktur iaitu subjek, predikat, perluasan dan juga keterangan. Seperti yang murid dapat lihat di situlah. Kan? Jadi di sini subjeknya Ali. Cikgu letakkan dengan nombor 1. Itulah formulanya. Kemudian predikat. Predikatnya bermain bola. Cikgu Afan labelkan dengan nombor 2. Kemudian perluasan Cikgu Afan labelkan dengan nombor 3. Dan keterangan Cikgu Afan labelkan dengan nombor 4. Jadi di sini Ali bermain bola di padang untuk mengisi masa lapangnya. Formulanya mudah, ayat susunan biasa ni. 1, 2, 3, 4. Perlu faham ya murid-murid. Jadi di sini ayat susunan biasa tersebut kita mahu songsangkan. Apabila kita sebut songsang, maka berlakunya perubahan dari aspek subjek, predikat, perluasan dan juga keterangan. Maksudnya bertukar ataupun berubah kedudukannya. Pada asasnya tadi, susunan biasa, subjek mula-mula, kemudian diikuti dengan predikat, seterusnya perluasan dan juga keterangan. Sekarang kita lihat ayat susunan songsang yang A di situlah. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu letakkan predikat bermain bola itu di mana? Bagus. Pada awal ayat iaitu bermain bola. Kemudian Ali, subjek. Cikgu Afan letaklah sebagai tempat yang kedua di situlah. Kemudian perluasan yang nombor 3 itu di padang. Cikgu masih kekalkanlah di situ. Dan keterangan pun Cikgu Afan masih kekalkan di situ untuk mengisi masa lapangnya. Maka di sini ayat ini menjadi bermain bola Ali di padang untuk mengisi masa lapangnya. Kemudian kita lihat ayat susunan songsang yang B pula. Iaitu Cikgu Afan dah ubahkan kedudukannya pula. Iaitu perluasan cikgu letakkan di mana? Bagus. Pada awal ayat iaitu di padang. Yang ada nombor 3 itulah kan. Jadi di sini formulanya 3, 1, 2, 4. Kemudian selepas di padang, Cikgu Afan letakkan di situ subjeknya iaitu Ali. Ali. Kemudian Cikgu Afan letak lagi di belakang subjek iaitu predikatnya bermain bola yang bernombor 2 itulah, kan? Kemudian keterangannya cikgu letakkan masih sama di akhir ayat tersebutlah untuk mengisi masa lapangnya. Maka menjadi di padang Ali bermain bola untuk mengisi masa lapangnya. Ayat ini pun ayat songsang betul, tiada masalah. Formulanya 3, 1, 2, 4. Kemudian kita lihat lagi di situ, ada lagi ayat susunan songsang yang C di situ. Oleh itu kita lihat di padang. Perluasan itu cikgu letakkan di mana? Ya, bagus. Pada awal ayat, di padang. Kemudian cikgu letakkan predikat pula. Iaitu bermain bola. Kemudian subjeknya cikgu letakkan sebelum yang terakhirlah di situ Ali kan. Dan yang terakhir keterangan untuk mengisi masa lapangnya. Maka formulanya 3, 2, 1, 4. Iaitu di padang bermain bola Ali untuk mengisi masa lapangnya. Kita nak sebut ayat songsang ini pun perlu menggunakan nada yang sesuai. Kemudian lagi di situ, sekarang cikgu letakkan keterangannya pula. Di mana? Pandai pada awal ayat, iaitu untuk mengisi masa lapangnya. Lihat di situ ya. Cikgu letakkan pada awal ayat di situ. Kemudian diikuti dengan Ali sebagai subjek yang nombor 1 itu. Kemudian bermain bola sebagai predikat yang cikgu letakkan sebagai nombor 2. Dan yang
ketiga sebagai di situ di Padang. Maka formulanya 4, 1, 2, 3. Jadi, kita baca ayat penuhnya. Untuk mengisi masa lapangnya, Ali bermain bola di padang. Kan? Kita perlu menyebut nada bagi ayat susunan songsang ini mengikut nada yang sesuai lah. Supaya para pendengar dapatlah memahami ayat tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat mengenai ayat susunan biasa dan juga ayat susunan songsang ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membaca kisah mengenai pembelajaran yang menyeronokkan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Persatuan Bahasa Melayu SK Seri Damai telah mengadakan lawatan sambil belajar ke SK Seri Makmur. Di sana, mereka melihat pelbagai kemudahan yang disediakan untuk murid. Kemudahan itu dijaga oleh warga sekolah. Baiklah murid-murid, kita lihat gambar yang pertama di sini menunjukkan sekumpulan murid yang sedang menggunakan komputer untuk mencari maklumat dan belajar. Jadi, kita mahu membaca kisah tersebut yang ditulis secara dalam bentuk ayat susunan biasa. Pihak sekolah menyediakan beberapa buah komputer di luar dewan. Murid-murid menggunakannya pada waktu rehat. Murid terakhir akan bertanggungjawab untuk mematikan swisnya. Mereka menjaga hak sekolah bersama-sama. Pembelajaran lebih menyeronokkan dengan kemudahan ini. Baiklah murid-murid, kita akan menukarkan ayat susunan biasa tersebut kepada bentuk ayat susunan songsang. Oleh itu, mari kita bersama-sama membaca contoh ayat susunan songsang yang telah disediakan di situ. Menyediakan beberapa buah komputer pihak sekolah di luar dewan. Itu salah satu contoh ayat susunan songsang yang pertama. Jadi kita akan bersama-sama membentuk ayat susunan songsang yang seterusnya selepas ini. Seterusnya, mari kita membina ayat susunan songsang daripada ayat susunan biasa yang terdapat dalam kisah mengenai pembelajaran yang menyeronokkan. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks petikan mengenai pembelajaran yang menyeronokkan bagi gambar yang pertama. Berdasarkan gambar yang pertama tersebut, teks petikan tersebut ditulis dalam bentuk ayat susunan biasa. Oleh itu, kita perlu menukarkan ayat susunan biasa tersebut kepada ayat susunan songsang. Oleh itu, Cikgu Afan telah menggunakan jadual di sini supaya murid-murid mengetahui, memahami dan dapat menjelaskan pembentukan ayat susunan songsang daripada ayat susunan biasa. Oleh itu, mari kita meneliti dan memahami terlebih dahulu mengenai ayat susunan biasa yang terdapat dalam gambar yang pertama tersebut. Oleh itu, mari kita terus melihat ayat pertama, iaitu ayat A. Ayat A ini merujuk kepada ayat susunan biasa. Oleh itu, seperti yang Cikgu Afan ingatkan kepada murid-murid, dalam pembentukan ayat susunan biasa, subjek mestilah berada di hadapan ayat. Jadi, siapakah subjeknya? Ya, bagus, iaitu murid-murid. Kemudian diikuti dengan apa? Bagus, diikuti dengan predikat, iaitu KK, kata kerja. Kata kerjanya apa? Ya, kata kerjanya menggunakan. Kemudian, menggunakan apa? Ya, jadi diikuti dengan objek. Objeknya di sini iaitu nya. Nya di sini merujuk kepada komputer. Dan di akhir ayat itu, iaitu
peluasan ataupun keterangannya, iaitu pada waktu rehat. Jadi, membentuk ayat susunan biasa iaitu murid-murid menggunakannya pada waktu rehat. Jadi, kita perlu menukarkan ayat susunan biasa tersebut kepada bentuk ayat susunan songsang. Jadi, dalam pembentukan ayat susunan songsang, jadinya ada berlaku pertukaran ataupun perubahan kedudukan konstituen. Konstituen ini maksudnya bahagian-bahagian yang membentuk ayat lah. Contohnya subjek, predikat, objek tu kan. Jadi berlakunya perubahan. Maksudnya di sini kalau ayat susunan biasa yang berada di hadapan ayat itu mestilah subjek. Tetapi dalam ayat susunan songsang, subjek tidak lagi berada di hadapan ayat. Perlu faham ya. Mungkin yang boleh berada di hadapan ayat susunan songsang ini mungkin predikat, mungkin objek, mungkin peluasan ataupun keterangan. Mudah ya murid-murid. Jadi perlu fahamlah dalam pembentukan ayat susunan songsang, subjek tidak lagi berada di hadapan ayat. Jadi kita lihat jadual yang berwarna hijau ini yang Cikgu Afan tunjukkan di sini, ayat susunan songsang yang pertama, iaitu kita lihat di sini dimulai dengan apa di situ? Menggunakannya. Ya, bagus. Menggunakannya di sini merujuk kepada predikat dan juga objeknya tersebut kan. Cikgu Afan gabungkanlah menggunakannya. Jadi subjek tidak lagi berada di hadapan ayat. Jadi selepas menggunakannya diikuti dengan apa? Ya, diikuti dengan subjek. Jadi predikat tadi awal ayat kan, menggunakannya kan, KK tadi. Kemudian diikuti dengan murid-murid iaitu subjek. Nampak tak? Berlaku perubahan kedudukan konstituen. Bahagian-bahagian yang membentuk ayat itu. Kemudian objeknya tak ada di situ. Kemudian diikuti dengan peluasan ataupun keterangan yang berada di mana? Sudah tentu berada di akhir ayat. Maka contoh ayat susunan songsang yang pertama di sini menggunakannya murid-murid pada waktu rehat. Mudah kan murid-murid? Seterusnya kita lihat ayat susunan songsang yang kedua. Jadi kita lihat di sini pada awal ayat ini dimulai dengan apa? Pada waktu rehat. Ya, sebagai konstituen iaitu peluasan ataupun keterangannya berada di hadapan ayat. Jadi diikuti dengan apa di situ? Menggunakan. Menggunakan ni apa murid-murid? Ya, menggunakan ini bahagian predikat iaitu KK kata kerja. Menggunakan apa? Nya di situ objek. Jadi apakah yang terletak di akhir ayat tersebut? Ya, bagus iaitu murid-murid. Murid-murid ni bahagian apa? Konstituen apa? Ya, konstituen subjek. Jadi di sini subjek tu berada di belakang ayat. Jadi kita baca ayat penuh bagi ayat susunan songsang yang kedua ini pada waktu rehat menggunakannya murid-murid. Mudah kan murid-murid? Nampak tak berlakunya perubahan kedudukan konstituennya. Seterusnya kita beralih kepada ayat yang kedua iaitu ayat B. Kita lihat ayat B ini ayat susunan biasanya dimulai dengan apa di situ? Subjeknya. Bagus iaitu murid terakhir. Jadi diikuti dengan apa di situ? Predikatnya. Ya, kata kerja akan bertanggungjawab. Jadi diikuti dengan objeknya ada tak? Tiada di situ. Cikgu Afan letakkan tanda tolak di situ dan diikuti dan diakhirilah dengan maklumat peluasan ataupun keterangannya iaitu untuk mematikan switchnya. Jadi seperti yang Cikgu Afan beritahu kepada murid-murid pada sebelum ini, dalam pembentukan ayat susunan biasa, ingat subjek
mestilah berada di mana? Bagus, berada pada awal ayat. Lihat di situ. Subjeknya pada awal ayat dan diikuti dengan predikat, iaitu kata kerja. Kemudian, kita mahu menukarkan ayat susunan biasa tersebut kepada bentuk ayat susunan songsang. Jadi, seperti yang Cikgu Afan pesan juga kepada murid-murid dalam pembentukan ayat susunan songsang di sini, berlakunya perubahan kedudukan ataupun konstituen yang membentuk ayat. Maksudnya di sini, subjek tidak lagi berada pada awal ayat. Mudahkan murid-murid untuk memahaminya? Jadi di sini kita lihat ayat susunan songsang yang pertama dimulai dengan akan bertanggungjawab. Akan bertanggungjawab ini bahagian apa? Konstituen apa? Ya, iaitu predikat kata kerja. Nampak tak berlaku perubahan kedudukan? Sebab itu Cikgu Afan buat anak panah tu. Berlakunya perubahan kedudukan konstituen. Kemudian diikuti dengan murid terakhir. Murid terakhir ini siapa? Ya, tentunya subjek. Maka diikuti dengan apa di situ? Objeknya tiada dan diakhiri dengan peluasan ataupun keterangannya, iaitu untuk mematikan switchnya. Maka membentuk ayat susunan songsang yang pertama di sini, iaitu akan bertanggungjawab murid terakhir untuk mematikan switchnya. Seterusnya, kita beralih kepada contoh ayat susunan songsang yang kedua pula. Jadi di sini, dalam ayat susunan songsang yang kedua ini dimulai dengan apa di situ? Untuk mematikan switchnya. Bagus, iaitu peluasan ataupun keterangannya tersebut. Jadi, diikuti dengan apa di situ? Akan bertanggungjawab. Jadi, akan bertanggungjawab ini bahagian apa? Ya, bahagian predikat, iaitu KK, kata kerja. Kemudian diikuti dengan apa di situ? Objeknya tiada dan diikuti dengan murid terakhir. Murid terakhir ni bahagian apa? Tentunya subjek. Nampak tak? Sudah berlaku perubahan kedudukan konstituen. Jadi subjek bagi ayat susunan songsang yang kedua ini berada di mana? Ya, berada di belakang ayat. Maka membentuk ayat susunan songsang yang kedua ini untuk mematikan switchnya akan bertanggungjawab murid terakhir. Mudahkan murid-murid untuk memahami cara-cara untuk membina ayat susunan songsang daripada ayat susunan biasa bagi ayat A dan juga ayat B ini. Seterusnya kita beralih kepada ayat yang C. Ayat yang C tersebut merujuk kepada ayat susunan biasa. Oleh itu, dalam ayat C tersebut dimulai dengan subjek. Subjeknya apa di sini? Ya, mereka. Kemudian diikuti dengan predikat, iaitu KK, kata kerja. Kata kerjanya apa? Iaitu menjaga. Kemudian diikuti dengan objek. Jadi objeknya apa? Objeknya hak sekolah. Kemudian diikuti dengan peluasan ataupun keterangan, iaitu bersama-sama. Jadinya di sini, seperti yang telah Cikgu Afan ingatkan kepada murid-murid dalam pembentukan ayat susunan biasa, subjek mestilah berada pada awal ayat. Kemudian diikuti dengan predikat. Mudahkan murid-murid untuk memahami ayat susunan biasa. Jadinya, kita perlu menukarkan ayat susunan biasa tersebut kepada ayat susunan songsang. Jadi, Cikgu Afan telah pun membuat jadual yang berwarna hijau di bawah itu. Kita lihat ayat susunan songsang yang pertama, iaitu kita lihat di sini dimulai dengan menjaga. Menjaga ini konstituennya apa? Ya, konstituennya predikat, iaitu kata kerja. Kemudian diikuti dengan mereka. Mereka ini apa? Ya, mereka ini sebagai subjek. Kemudian diikuti dengan objek. Objeknya hak sekolah. Dan diakhiri
konstituen dalam ayat tersebut iaitu dengan perluasan ataupun keterangan iaitu bersama-sama. Jadinya kita baca ayat penuh bagi ayat susunan songsang yang pertama di sini, menjaga mereka hak sekolah bersama-sama. Jadi seperti yang Cikgu Afan ingatkan kepada murid-murid pada sebelum ini, dalam pembentukan ayat susunan songsang, subjek tidak lagi berada pada awal ayat. Perlu faham itu konsep bagi ayat susunan songsang. Seterusnya kita lihat contoh ayat susunan songsang yang kedua di sini. Kita lihat dalam ayat susunan songsang yang kedua ini dimulai dengan hak sekolah. Hak sekolah ini apa murid-murid? Bahagian apa? Ya, bahagiannya objek. Kemudian diikuti dengan apa di situ? Subjek, iaitu mereka. Dan diikuti dengan menjaga, iaitu predikat kata kerja. Dan diakhiri ayat susunan songsang yang kedua tersebut iaitu bersama-sama. Maka membentuk ayat susunan songsang yang kedua ini iaitu hak sekolah mereka menjaga bersama-sama. Jadi di sini nampak tak perubahan kedudukan konstituen yang membentuk ayat tersebut. Jadi ayat susunan biasa subjeknya berada di hadapan ayat. Tetapi ayat susunan songsang subjeknya tidak lagi berada di hadapan ayat. Maka berlaku perubahan kedudukannya. Seterusnya, kita lihat contoh ayat susunan songsang yang ketiga iaitu dimulai dengan bersama-sama. Bersama-sama ini bahagian apa murid-murid? Ya, bahagiannya perluasan ataupun keterangan. Nampak tak di sini perluasan ataupun keterangan tersebut telah pun berada di hadapan ayat, bukannya subjek. Mudah kan untuk memahaminya? Kemudian diikuti dengan mereka. Mereka ini apa? Ya, mereka ini subjek. Jadi diikuti dengan menjaga. Menjaga ini konstituennya apa? Iaitu predikat sebagai KK, kata kerja. Kemudian diakhiri dengan apa di situ? Ya, hak sekolah. Hak sekolah ini objek. Jadi, sudah pun membentuk ayat susunan songsang yang ketiga di sini iaitu bersama-sama mereka menjaga hak sekolah. Jadi, sangat mudahlah untuk murid-murid memahami pembentukan ayat susunan songsang daripada ayat susunan biasa bagi ayat yang C tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada ayat yang keempat iaitu ayat yang D. Kita lihat di sini ayat yang D tersebut merupakan ayat susunan biasa iaitu dimulai dengan apa di situ? Pembelajaran. Ya, pembelajaran di sini sebagai subjek yang memulakan ayat, kemudian diikuti dengan predikat iaitu kata kerja. Kata kerjanya apa di sini? Ya, itu lebih menyeronokkan. Kemudian diikuti dengan apa? Objeknya ada tak? Tiada. Dan diakhiri ayat susunan biasa tersebut iaitu perluasan ataupun keterangannya dengan kemudahan ini. Maka membentuk ayat susunan biasa yang lengkap di sini, pembelajaran lebih menyeronokkan dengan kemudahan ini. Jadi, seperti yang Cikgu Afan ingatkan kepada murid-murid pada sebelum ini, ayat susunan biasa ini terbentuk apabila subjek berada pada awal ayat dan diikuti dengan predikat iaitu kata kerja. Jadi, kita perlu menukarkan ayat susunan biasa tersebut kepada bentuk ayat susunan songsang. Jadi, seperti yang Cikgu Afan pesan kepada murid-murid, ayat susunan songsang ini terbentuk apabila bahagian ataupun konstituen seperti predikat atau objek atau perluasan ataupun keterangan ini boleh berada pada awal ayat. Tidak lagi subjek itu berada pada awal ayat. Mudah kan murid-murid? Jadi di sini dalam ayat susunan songsang yang pertama
dimulai dengan lebih menyeronokkan. Lebih menyeronokkan ini sebagai konstituen apa? Sebagai konstituen predikat iaitu kata kerja. Kemudian diikuti dengan apa di situ? Pembelajaran. Pembelajaran di sini merujuk kepada subjek. Dan diikuti dengan apa di situ? Objek ada tak? Tiada objek. Kemudian diikuti dengan kemudahan ini. Jadi dengan kemudahan ini sebagai peluasan ataupun keterangan. Nampak tak di sini murid-murid berlakunya perubahan kedudukan konstituen, subjek dan juga predikat di sini. Cikgu Afan buat anak panah itulah yang bersilang. Nampak tak perubahan kedudukannya? Jadi ayat susunan songsang yang pertama di sini lebih menyeronokkan pembelajaran dengan kemudahan ini. Seterusnya kita beralih kepada contoh ayat susunan songsang yang kedua, iaitu dimulai dengan apa? Ya, dengan kemudahan ini. Jadi, dengan kemudahan ini sebagai apa di sini? Bahagiannya apa? Ya, bahagiannya peluasan ataupun keterangan. Nampak tak perubahan kedudukannya di sini? Maksudnya di sini ayat susunan songsang tersebut, peluasan ataupun keterangan tersebut boleh berada pada awal ayat. Bukan lagi subjeknya. Seterusnya diikuti dengan pembelajaran. Pembelajaran ini merujuk kepada subjek. Dan ada tak objeknya di situ? Tiada. Kemudian diikuti ataupun diakhiri ayat tersebut dengan lebih menyeronokkan. Jadi di sini lebih menyeronokkan di sini sebagai apa? Sebagai predikat iaitu KK, kata kerja. Maka ayat susunan songsang yang kedua ini, dengan kemudahan ini, pembelajaran lebih menyeronokkan. Mudahkan murid-murid untuk memahami dan juga menjelaskan mengenai cara-cara untuk membina ayat susunan songsang daripada ayat susunan biasa tersebut bagi ayat C dan juga ayat D. Diharapkan murid-murid dapatlah memahaminya dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membaca kisah mengenai pembelajaran yang menyeronokkan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita membaca kisah tersebut, eloklah kita meneliti dan memahami gambar yang telah dinyatakan di situ, iaitu gambar aktiviti bermain sambil belajar, iaitu permainan dam ular gergasi. Pernahkah murid-murid bermain dam ular gergasi ini? Ya, bagus. Tentu sangat menyeronokkan. Oleh itu, mari kita bersama-sama membaca kisah tersebut dalam bentuk ayat susunan songsang yang telah dinyatakan di sini. Menyediakan permainan dam ular gergasi, pihak sekolah di tepi kantin perlu menjawab soalan pada setiap kotak pemain selepas membaling dadu gergasi. Untuk menjaga ketahanan cat pada dam itu, mereka tidak memakai kasut. Selepas bermain, semua murid akan menyimpan semua peralatan. Menghormati hak bersama di sekolah, inilah cara mereka. Baiklah murid-murid, kita telah pun membaca kisah tersebut dalam bentuk ayat susunan songsang. Jadi, kita perlu menukarkan ayat susunan songsang tersebut kepada bentuk ayat susunan biasa. Oleh itu, dalam ayat susunan biasa yang telah dinyatakan di situ adalah dinyatakan satu contoh ayat sahaja. Jadi, kita akan bersama-sama membincangkan mengenai ayat susunan biasa pada selepas ini. Oleh itu, mari kita membaca contoh bagi ayat susunan biasa yang telah dinyatakan di sini. Pihak sekolah menyediakan permainan dam ular gergasi di tepi kantin. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami kisah tersebut dengan sebaiknya.
Seterusnya, mari kita membina ayat susunan biasa daripada ayat susunan songsang yang terdapat dalam teks petikan mengenai pembelajaran yang menyeronokkan. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti yang seterusnya ini, murid perlu menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa. Tadi gambar yang pertama iaitu mengenai murid yang belajar menggunakan komputer. Kita telah pun menukarkan ayat susunan biasa kepada bentuk ayat susunan songsang. Tetapi sekarang murid perlu menukarkan ayat susunan songsang kepada bentuk ayat susunan biasa. Jangan risau murid-murid, segalanya Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid menukarkan ayat susunan songsang kepada bentuk ayat susunan biasa. Oleh itu, murid terus lihat jadual yang pertama itu yang kita akan bincangkan ini mengenai ayat yang pertama iaitu ayat A. Ayat A ini merujuk kepada ayat susunan songsang iaitu ayatnya kita lihat di sini perlu menjawab. Perlu menjawab ini merupakan bahagian daripada predikat iaitu kata kerja KK. Jadinya di sini objeknya perlu menjawab apa? Menjawab soalan. Jadi soalan ini sebagai objek. Kemudian diikuti dengan peluasan ataupun keterangan iaitu pada setiap kotak. Kemudian adanya subjek di sini iaitu pemain. Kemudian ada peluasan ataupun keterangan iaitu selepas membaling dadu gergasi. Jadi subjek di sini diapitlah oleh peluasan tersebut. Sebab peluasan ataupun keterangan ini ada dua bahagian. Jadi subjek itu terletak di tengah-tengah. Jadi kita baca ayat penuh bagi ayat susunan songsang tersebut. Perlu menjawab soalan pada setiap kotak pemain selepas membaling dadu gergasi. Jadi, ayat susunan songsang tersebut perlu kita tukarkan kepada bentuk ayat susunan biasa. Jadi, murid lihatlah jadual yang berwarna kelabu di bawah itu. Ayat susunan biasa perlulah murid-murid ingat semula kedudukan subjek dan juga predikatnya. Jadi, subjeknya dalam ayat susunan biasa mestilah berada di mana? Pandai, iaitu mestilah berada pada awal ayat, iaitu terletak pada mula-mula ayat lah. Jadi, di sini subjeknya pemain. Pemain kita letakkan pada mula-mula ayat. Kemudian diikuti dengan predikat. Tentunya predikat di sini ialah kata kerja iaitu perlu menjawab. Jadi diikuti dengan objek. Perlu jawab apa? Perlu menjawab soalan. Jadi soalannya objek. Kemudian diikuti dengan peluasan ataupun keterangan iaitu pada setiap kotak selepas membaling dadu gergasi. Jadi ayat penuh bagi ayat susunan biasa ini ialah pemain perlu menjawab soalan pada setiap kotak selepas membaling dadu gergasi. Itulah contoh ayat susunan biasa. Seterusnya kita lihat ayat yang kedua iaitu ayat B. Dalam ayat B ini kita lihat ayat susunan songsangnya. Kita lihat di sini. Untuk menjaga ketahanan cat pada dam itu, sudah pasti ini merupakan bahagian apa? Ya, tentunya bahagian peluasan ataupun keterangan sebab adanya penggunaan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Jadi diikuti dengan apa di situ? Ya, mereka. Mereka ni bahagian apa? Bagus, iaitu bahagian subjek. Kemudian diikuti dengan predikat iaitu kata kerja tidak memakai. Tidak memakai apa? Jadi perlu diikuti dengan objek. Objeknya kasut. Jadi ayat penuh bagi ayat susunan songsang ini untuk menjaga ketahanan cat pada dam itu mereka tidak memakai kasut.
Jadi, ayat susunan songsang tersebut perlu kita tukarkan kepada bentuk ayat susunan biasa. Jadi, ayat susunan biasanya di situ kita lihat seperti yang Cikgu Afan jelaskan sebentar tadi, dalam ayat susunan biasa, secara normalnya ataupun kebiasaannya, subjek mestilah berada di mana? Pandai tentunya berada di hadapan ayat, iaitu mereka. Mereka ini mestilah berada di hadapan ayat sebagai bahagian subjek. Kemudian diikuti dengan predikat, iaitu kata kerja. Kata kerjanya apa? Tidak memakai. Kemudian diikuti dengan apa? Objek. Tidak memakai apa? Objeknya apa? Objeknya kasut. Dan diakhirinya di situ dengan peluasan ataupun keterangan. Peluasannya apa? Ya, jadi peluasan ataupun keterangannya di situ untuk menjaga ketahanan cat pada dam itu. Jadi, ayat penuh bagi ayat susunan biasanya, mereka tidak memakai kasut untuk menjaga ketahanan cat pada dam itu. Mudahkan murid-murid untuk menukarkan ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa bagi ayat A dan juga ayat B ini. Seterusnya, kita beralih kepada ayat yang ketiga, iaitu ayat yang C. Dalam ayat yang ketiga ataupun ayat yang C ini merujuk kepada ayat susunan songsang, iaitu dimulai dengan peluasan ataupun keterangannya di situ, iaitu selepas bermain. Kemudian diikuti dengan subjek. Subjeknya siapa di sini? Ya, sudah pasti semua murid. Kemudian diikuti dengan predikat, iaitu KK, kata kerja. Kata kerjanya apa? Akan menyimpan. Menyimpan itulah. Kemudian diikuti dengan objek. Objeknya apa? Menyimpan apa? Menyimpan semua peralatan. Jadi, ayat penuh bagi ayat susunan songsang ini, selepas bermain, semua murid akan menyimpan semua peralatan. Jadi, kita perlu tukarkan ayat susunan songsang tersebut kepada bentuk ayat susunan biasa. Seperti yang telah Cikgu Afan jelaskan sebelum-sebelum ini. Dalam pembentukan ayat susunan biasa, ayat tersebut mestilah dimulai dengan subjek. Ya, subjeknya apa? Semua murid. Kemudian diikuti dengan predikat. Predikatnya apa? Sudah pasti KK, kata kerja, iaitu akan menyimpan. Akan menyimpan apa? Ya, akan diikuti dengan objek. Objeknya semua peralatan. Dan diakhiri dengan peluasan ataupun keterangannya di situ, iaitu selepas bermain. Maka membentuk ayat susunan biasa yang penuh di sini, semua murid akan menyimpan semua peralatan selepas bermain. Mudah kan murid-murid? Seterusnya kita beralih kepada ayat yang keempat, iaitu ayat yang D. Ayat yang D ini merupakan ayat susunan songsang, iaitu dimulai dengan predikat, iaitu kata kerjanya, iaitu menghormati. Menghormati apa? Sudah pasti diikuti dengan objek. Objeknya hak bersama. Kemudian diikuti dengan peluasan ataupun keterangan. Peluasan ataupun keterangannya apa? Iaitu di sekolah. Kemudian diakhiri dengan subjek. Subjeknya apa? Iaitu inilah cara mereka. Maka menjadi ayat susunan songsang yang penuh, menghormati hak bersama di sekolah, inilah cara mereka. Jadi, murid-murid perlu menukarkan ayat susunan songsang tersebut kepada bentuk ayat susunan biasa. Jangan risau, murid-murid boleh lihat maklumat yang telah Cikgu Afan kongsikan di sini, iaitu pembentukan ayat susunan biasa dalam jadual berwarna kelabu di bawah itu. Jadi, seperti yang Cikgu Afan ingatkan kepada murid-murid sebelum ini, dalam pembentukan ayat susunan biasa, mestilah dimulakan dengan subjek. Ya, subjek mestilah berada di hadapan ayat. Perlu ingat ya murid-murid,
Jadi subjeknya apa? Jadi di sini inilah cara mereka. Kemudian diikuti dengan apa? Sudah pasti diikuti dengan predikat iaitu kata kerja KK. Kata kerjanya apa? Menghormati. Menghormati apa? Mestilah ada diikuti dengan objek. Objeknya hak bersama dan diakhiri dengan peluasan ataupun keterangan di akhir ayat. Jadi, di situ di sekolah, maka membentuk ayat susunan biasa yang penuh iaitu inilah cara mereka menghormati hak bersama di sekolah. Jadi, sungguh mudah ya murid-murid untuk kita menukarkan ayat susunan biasa daripada ayat susunan songsang ini. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami cara-cara untuk membina ayat susunan biasa daripada ayat susunan songsang dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita mencatat semula ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang yang telah dibentuk tadi mengenai pembelajaran yang menyeronokkan dalam buku tata bahasa. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan ayat-ayat tersebut. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah iaitu murid perlu menyalin semula ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang yang telah kita bincangkan tadi dalam bentuk jadual yang terdapat dalam slide aktiviti 2 tadi. Ke mana nak tulis? Ya, sudah pasti kita perlu menuliskannya di sini, iaitu murid perlu menyalinnya semulalah dan tuliskannya dalam buku tata bahasa. Mudahkan murid-murid. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.